Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazila, apa khabar awak? Baik, Alhamdulillah. Okey, Ustaz, insyaAllah kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kuliah subuh An-Nadi pagi ini, pagi yang penuh barakah. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Pagi ini sama-sama kita berkumpul untuk mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ismail Cikgu pagi ini. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran bersama guru-guru kita yang lain, iaitu Cikgu Hasimah Ibrahim, insya-Allah. Nanti ada lagi tu Ustazah Nur Syam, Ustaz Bakru dan Ustazah Jamalia, insya-Allah akan muncul. Dan juga majlis mengalu-alukan kehadiran sahabat-sahabat sekalian, sama ada yang berada di Malaysia atau di luar negara lah, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik dan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat mulakan dengan ramai sekali Ustaz, 18 orang, dan turut diserikan oleh abang kita, Abang Azizul Nizam dari Jepun tu, yang tak pernah tak muncul lah. Mana ada kesempatan dia muncul walaupun jarak memisahkan kita, Masya Allah. Untuk itu seterusnya dijemput kepada Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan sambungan kuliah minggu lepas, iaitu kita mendengar kupasan selanjutnya dari Ustaz selepas ini. Pada tafadhal masykurah, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allah faqih nabi. Terima kasih Datuk Presiden, Tuan Syimah dan semua rakan-rakan, anak-anak sekalian. Dan biasa saya tak ambil masa panjang, insya-Allah. Sekadar 20 minit kot, lebih kurang atau kurang sikit atau lebih sikit. Hari ni dia tutuplah tajuk ni, tajuk riak ni. Bilang riak dah kot, insya-Allah. Lepas tak riak lagi dah. Tajuk ni panjang sebenarnya, sangat panjang. Mungkin kalau di majlis pondok setahun lebih ni. Panjang dua rasa satu, kita tak poin-poin saja. Untuk pagi ni, insya-Allah kita tengok ni. Tajuknya riak. Kita mulakan dengan memperlihatkan amalan. Riak ini soal hati, bukan soal luaran. Hati, nak jaga hati ni satu yang sangat berat. Bukan hati orang, hati kita sendiri. Hati orang okey dia nampak bagi apa sikit ingkat lah kot, tapi hati kita nak jaga. Jaga hati kita sendiri. Macam mana supaya jangan bercampur aduk dengan perkara yang tak disukai Allah Ta'ala, atau Allah benci sendiri, atau Allah murka. So, saya sebut kali-kali bahawa menjaga hati ini tidak setiap saat. Menjaga badan, jaga fizikal ni mungkin jogging semua sekali pun okey. Atau semua 2 kali. Atau ringan-ringan tiap hari lah 10 minit. Atau pakai shampoo ke sabun ke apa. Tidak mesti setiap saat. Mungkin 1 hari sekali, 2 kali, 2 hari atau semua sekali. Tapi hati mesti digilap, dibersihkan setiap saat. Setiap nafas. Sebab lalai sesaat, syaitan masuk. Lalai sesaat, syaitan masuk. Syaitan bertenggek. Tenggek sedang. Bertenggek di saluran darah kita ini. Terlupa saja, lalai saja, tak boleh masuk. Betul lah, tanyalah Cikgu Syimah, kawan Ju Fitri dan Ustaz Faizi dan ramai yang pergi masjid selfie sendirian, menimba ilmu tentang kesufian ini, tarekat. Saya ikuti dia jauh, akan ada banyak program itu, program lain.
selain pada ada tamu. Tapi saya kalau boleh tajuk-tajuk itu dikupas atau dibincang, diulas dengan kawan kita yang bidangnya. Mungkin Ustaz Usni boleh ikut dan siapa-siapa yang lain. Sebab bercontohlah, contoh dia bila kumpulan sufi atau tarikat ni dia banyak fokus kepada soal mursyid, soal guru dia, soal dia. Contohnya ayat fas'al zikr in kuntum la ta'lamun. Fas'al zikr, tanyalah orang yang tahu. Az-zikr, al-zikr. In ta'lamun. Baik kita al-zikr itu orang alim, orang faqih, ulama, apa lagi? Tawadha, mutawadi'in, apa lagi? Balas yang berkaitanlah zuhud. Tapi bagi orang sufi atau tarikat ini, ahli zikir tu, dia punya mursyid dia sendiri. Mursyid dia. Okey, sebenarnya mursyid itulah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang wara', orang yang zuhud. Tetapi zaman terakhir ini tidak semua mursyid dalam tarikat itu mengandung sifat-sifat itu. Bukan berdasarkan buruk, tapi pengalaman sikit ini saya lihat zaman Indonesia atau Malaysia, Thailand, juga sikit-sikit di Brunei, tak semua cukup syarat. Tapi okey, seminimanya lah yang ada situ. Maka sebab itu kita boleh terfokus kepada mursyid dalam tarikat. Berjauh lagi. Sebab contoh semasa ni katakan, contoh maaf kita masuk tajuk. Soal fiqh. Zaman saya mengaji dulu fiqh itu fiqh bab taharah, bab haid nifas, bab batal salat, bab apa ni puasa, gitulah. Jadi fiqh dalam bentuk semasa ni cukup luas. Contoh fiqhul muwazanah, fiqhul awlawi yang kita baca di semak 2 tahun 96 dulu. Fiqhul apa ni al-waqi' dan sebagainya lagi lah, banyak fiqh itu. Kita semua mursyid memahami itu. Maka sebab itu kita perluaskan. Selain pada mursyid dalam sufi, nak tanya enggak pakar-pakar bidang tertentu. Supaya lebih berkefahamannya. Contoh simple yang saya selalu buat lah, sebab mudah. Contoh ni contoh kampungan je lah. Tanya orang, tanya apa hukum, contohnya. Contoh minum root beer. Itu jawapan haram sebab beer. Contohnya lah. Apa hukum minum makan daging anjing laut? Haram sebab anjing. Yang pertama tadi root beer tu memang tak betul lah. Sebab itu namanya. Anjing laut haram juga. Haram. Betul haram. Tapi kenapa? Jadi alasan itu perlu pada fakta sains, pada ilmu makanan dan sebagainya lagi. Maka sebab itu perlu lebih luas tempat rujukan kita, bukan hanya kepada seorang. Jadi kita perluaskan. Soal politik misalnya, soal politik juga. Dia ada fiqh siasah. Fiqh siasah, saya pernah minta mengajar fiqh siasah. Ada sekumpulan orang lama, termasuk bagai polis. Kemudian tarik balik. Sebab dia nak fiqh siasah ni, siasah pilihan raya. Kita fiqh siasah, fiqh takbiran, pengurusan, dan sebagainya begitu. Jadi tak ramai yang menerimanya. Tanpa menamping banyak kebaikannya insya-Allah. Macam contoh kalau Cik Usman Mahal, Dr. Jahid, dia pakar. Dia sangat pakar dan sangat berpengalaman. Cukup baik. Tapi macam mana pun tokoh-tokoh Indonesia hebat. Bab sufi ini. Macam mana pun juga kena hati-hati juga sebab dia menceritakan benda betul, tapi kadang kita tak salah faham. Semalam saya dapat WhatsApp group. Dia ceritakan seorang tarikat besar di luar negara. Dia bermimpi, seorang datang jumpa dia, ajar sekian doa amalan. Dia masuk grup amal kat ini, dia bawa sampai macam-macam lah. Saya jarang komen dalam WhatsApp grup ni, takut jadi perbahasan. Tapi itu berat sangat, saya komen. Tapi Alhamdulillah tak ada sekarang, dia tak ada yang menentang lah. Bukan tak minta nentang, salah nentang. Kalau saya tak masalah. Cuma takut dia rajin beramal kerana mimpi. Syariat dah putus. Bila Nabi Rasulullah wafat, habis putus syariat. Tidak ada yang baru lagi. Amal yang sedia ada. Tiba-tiba dia dapat ilmu baru pula. Jadi tak boleh lagi tu. Amal itu betul mungkin. Tapi yang triknya ikat dengan mimpi. Sama dengan kes pada dulu. Surat berantai tu. Pesanan syekh itu semayang. Tak suruh lah memang nak baca semayang pun.
Okey, kita solat baik. Kerana mimpi, tak boleh. Itu syirik. Jadi kita lakukan kerana sunnah Rasul, kerana syariat Islam, kerana sebagainya itu. Itu contohlah. Saya dengar beberapa orang tokoh, bisa baik alhamdulillah, masya-Allah. Terutamanya Dr. Jahid Memang hebat. Yang ulama sangat berpengalaman, kedalaman dalam sangat dia punya kupasan itu. Untuk penggak kita mesti perlu dikupas, diulas dan sebagainya. Okey, itu sekadar mukadimah sentuhan tentang masjid Senayan yang cantik itu. Sampai belum pernah pergi berziarah, cantik, bergambar sekali. Okey. Saya mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 271. Auzubillahi in tubdu sadaqat fa ni'amma hi in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa tu'tuha al-fuqara fa khair lakum wa kafir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'malun khabir. Allah bima ta'malun khabir. In tubdu sadaqat fa ni'amma hi, jika kamu zahirkan sedekah kamu secara terang-terangan, maka yang itu adalah baik. Kita bersedekah. Dr. Ridwan sedekah 1 juta kepada An-Nadi. RM. Saya malah sedekah 1 juta rupiah. Rupiah tu juga. Okey, tak masalah awak itu. Maknanya, istiharkan, beritahu pada UAM, mana UAM dah tak? Iklankan seluas-luasnya bahawa Presiden An-Nadi derma 1 juta RM. Istiharkan. Masuk pada alumni sekolah juga. Apa tujuannya? Semata-mata nak menggalakkan umat atau kawan-kawan atau siapa saja untuk berderma kalau kita mampu. Contohlah, mana? Ini maksudnya in tusadaqat fa ni'mah. Baik. In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khalakum. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah kamu itu, 1 juta tadi itu atau apa dan berikan pada fakir dan miskin, maka itulah baik. Ini contoh fakir miskin, tak semestinya miskin, apa sajalah. Maknanya, kedua baik, kedua betul. Kita sedekahkan, kita khidmatkan apa saja, bentuk nyata, zahir, terang-terangan, istiharkan. TV3, TV1, TV Hijrah, semua istiharkan. Masya Allah, baik sangat. Ingat, tujuannya untuk menggalakkan orang lain bersedekah. Menggalakkan berderma, infak. Tapi ini sangat berbahaya pada hati. Hanya orang yang mampu menjaga hatinya saja boleh buat gitu. Kalau takut-takut datang riak, rosak habis 1 juta. Itu habis tak apa, dapat cari lagi insya-Allah. Tapi hati kita rosak parahnya. Jadi yang pertama ini kena orang memang kuat betul. Dah teruji. Tapi macam mana pun jangan nak kuat ke tak diuji. Termalah biar kita peringkat kita ganggu-ganggu tapi istighfar. Astagfirullah, istighfar banyak Allah. Ya Allah. Memang diuji, memang gitu. Alhamdulillah nak ikhlas kalau tak buat. Nak isyaratkan tak ikhlas kan? Buat sampai ikhlas. Dermakan sampai ikhlas. Saya tak siapa kata mulanya tapi soal juga ulang kalimah ni. Jangan tunggu ikhlas menderma. Dermalah sampai ikhlas. Itu dia. Yang kedua lebih selamat, iaitu dia diam saja. Dia yang beritahu siapa-siapa. Dia masuk tabung siap. Apa ringgit, RM1,000, sejuta, masuk tabung. Tak siapa tahu. Selamat. Tapi syaitan datang juga. Aku yang ikhlas. Orang tak ikhlas. Orang tu tunjuk-tunjuk. Aku tak tunjuk. Dia sedahlah dia hasad dengkinya macam-macam lagi tu. Kalau bahasa mudahnya, kedua-duanya ada halangan. Kedua-duanya gangguan syaitan. Balik asal tadi bahawa jagalah hati, gilaplah dia dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan selawat sebagainya insya-Allah taala. Wallahi ma ta'maluna khabir. Ini yang penutup dia. Wallah Allah Taala bima ta'maluna khabir. Sama ada sir atau jah. Tuh sama ada kamu buat cara sembunyi-sembunyi ataupun jahrah. Keduanya baik dan keduanya ada halangan. Apa halangannya? Syaitan. Syaitan apa tu? Syaitan ins wal jin. Man al-ins. Kita panggil melepas. Tak manusia dipuji-puji kita depan orang. Dipuji depan. Okeylah, dipuji tujuannya baik. Tapi kita dengan pujian terasa hebat. Balik sekali lagi pada hati. Hati tidak. Ini anak-anak jaga sungguh-sungguh. Biasakan buat apapun. Kerana Allah Ta'ala.
Kalau teruji dengan syaitan itu, istighfar. Muhasabah diri. Aku lemah sikit aja, oleh banyak lagi. Aku diuji sikit aja, oleh banyak teruk lagi diuji. Begitu itu konteks umum. Dan konteks tertentu dalam politik, kena siarkan. Tidak, orang tak percaya. Dapat kerja pun. Jadi manusia hati kotor banyak sangat. Jadi kita tunjuklah. Tapi kita berlatih dia untuk membiasakan untuk ikhlas. Okey. Banyak sangat sikit lagi. Terjemah tengah hadis Nabi SAW. Hadis Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amil biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu bizri min man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Itu bacaan hadis yang agak panjang sikit, tapi ada pendek lagi banyak. Yang maksudnya sama, lebih kurang sama. Mudah ceritanya, bahasa mudahnya ialah siapa yang buat satu amalan sunnah dalam Islam, sunnah bentuk perbuatan atau perkataan atau apa saja, ada orang tiru kita, ada menirunya. Kata contohnya kita derma dia RM1,000, RM10, RM1 lagi lah, atau RM1,000,000. Macam mana kita dermakan, sesuai kata tanah sebagainya. Dan makan. Ada orang beramal dengan dia, orang ikut. Orang buat macam kita buat itu. Maka dia berpahala. Orang juga berpahala. Pahala itu dia dapat tanpa mengurang pahala orang itu. Kalau seorang, kalau 10 orang, kalau 1000 berganda-ganda lah pahalanya. Sebaliknya juga. Kalau dia buat amalan sunnah sayyi'ah yang tak baik, perlakuan tak baik, amalan tak baik, perkataan tak baik, contoh ucapan tak baik, dia ikuti orang. Maka berdosa dia sebanyak mana orang berdosa. Orang itu tak kurang dosanya. Cuma yang kebaikan tadi terganda. Perlu ganda. Dosa tidak digandakan, sekat dosa. Contoh apa? Contoh pakaian lah mudah. Contoh pakaian. Kalau saya nak sebutkan, saya tak pasti cikgu Syekh sempat kot. Zaman kita pakai, laki-laki pakai seluar pendek dulu. Perempuan pakai skirt, perform sikit pakai skirt lagi. Tudung tak ada lah, tudung ikat kepala lagi jatuh itu itulah. Saya masuk MP 2 MP Maktab Bulan lah tahun 77. Ustazah. Ustazah, bukan satu tidak, ustazah lain. Ustazah pun tak tudung. Masa itu. Tapi masa ada UKM masa tu. Belum ada UKM, belum UKM lagi. Belum ada ni yang keluarkan ustazah ni. Yang ada Azhar dengan Bandung dalam Indonesia. Azhar ke, Indonesia ke, semua tak tudung. Cuma tak kepala aja. Itu saja. Tak kekok, biasa saja. Seingat saya, pakai tudung ni zaman Hussein On. Maafkan saya lupa salah. Hussein On, Musa hitam sampai nanti pelajaran. Betul Mahathir, Malang gitulah. Berkali-kali belia masa itu, termasuk Abim, termasuk pas di zaman Ustaz Fadil Nur yang masih dalam betul kita berdesak dan desak-desak sampai berjumpa berkali untuk Musa hitam. Dan akhirnya saat ingatan saya tahun 79 dibenarkan pelajar sekolah pakai baju kurung, kain sarung dan bertudung. Laki-laki pula boleh pakai seluar panjang. Saya mengajar mula 79 di Pulau Labuan. Pelajar tak pakai tudung lah, biasalah. Tapi saya dah didik budak-budak, ajar budak pakai tudung, alhamdulillah. Semasa belum dibenarkan semua pakai. Ada orang cikgu, nak bulang cerita tak apa, mungkin bulangan cerita. Nak Latifah Ibrahim namanya. Bila budak pakai tudung, budak pakai sekarang. Cikgu dia tanya, Mary nama dia. Tipah, hang nampak tu? Dia orang Kelang Petani. Hang nampak tu? Budak-budak bungkus badan. Siapa tu? Maaf, mungkin tak tepat. Lebih kurang cerita lama, cerita 45 tahun dulu. Jadi, Tipah kata, itulah orang Islam. Mary kata, you tak pakai pun. I'm sok neraka ni macam ni. Bagusnya. Saya puji kalau Tipah ni.
dia tak pakai tudung, dia tak pakai kain dalam, pakai skirt dekat lutut tu, pakai baju jarang. Masa tu tak pelik tau, tak nyam-pelik sangat. Cik Syamah tak pelik kot. Cik Syamah anak-anak makin pelik sikit zaman tu. Tapi esok tu pakai tudung yang lengkap yang tertipah ni. Saya tahu di mana suami dia masa saya tentera. Saya lupa nama dia, Hashim Kapten Hashim kan. Okey, nanti kita bahawa siapa yang mulakan pakai tudung ini? Terus siapa ingat Semelaya tahun 70, lepas tu 2 orang wanita. Sekarang masih ada lagi. Mereka berdua lah yang memulakan pakai tudung di Semelaya. Mereka anak didik yayasan anda. Maafkan tidak saya bahawa orang 2 orang ini, kalau disebutlah, kerana mereka berdua ditiru orang lain. Berjuta-juta orang pakai. Mereka mendapat terus pahala. Satu kes seorang bayi perempuan pakai tudung dibawa ke mahkamah dan pembelanya kapasing. Dan menang kes itu. Mantap. Dia itu panjang ni. Banyak cerita kesaksian maknanya saya kata bahawa siapa yang buat kebaikan, orang tiru, sebanyak mana tiru itu, maka dia dapat sahamnya. Sebab buat yang jahat, yang tak baik, ditiru, maka sebanyak itu juga dosanya. Siapa mula buat loteri misalnya, selama orang ikut dia, pakaian untuk aurat atau bukan aurat, fashion semua ni. Orang tanya pula kalau kita nak jahit pakaian, fashion tak boleh ke? Boleh aja. Yang tanya pakai apa? Orang dia kata sebab jahit pakaian sebelah ni, boleh aja. Sebab dia tukang jahit. Ambil upah. Yang tanya dia nak pakai untuk mana ni? Kita anggap dia pakai untuk tidur aja. Atau masjid di mana-mana. Hanya tanya banyak macam, tanya macam. Tak boleh buat apa dah. Atau nak jual barang pun tanya orang. Kita jual pinggan mangkuk tu kan. Nak buat apa ni? Minum arak. Mana bertanya. Jual aja. Dunia cik pasal. Jual lah. Buatlah. Okey, itu hadis yang panjang. Tapi saya tak boleh panjang. Sekarang tu jaman ni gambarnya. Buat baik, orang ikut berpahala. Buat jahat, orang ikut berdosa. Itu je. Ini pendek. Ini bukan soal pendek panjang. Hafal. Yang penting poinnya, isinya. Man dalal ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sebab kebaikan, dia dapat pahala sebanyak mana orang ikut. Juga sebaliknya. Sikit kan? Tutup ni. Ingat. Ada perkara tadi. Amalan melahirkan anak. Melahir bentuk perbuatan dan juga perkataan. Perbuatan dalam perbuatan. Kita buat satu perkara yang orang ikut. Okey, itu perbuatan. Kita tahu ke tak tahu, tak penting. Tapi orang ikut. Masya Allah. Jadi buatlah baik. So, jiran kawan saya, dia suka duduk jiran dengan orang Cina. Atau bukan Muslim. Saya kena begitu. Dia kata dia nak berdakwah bilhal dengan perbuatan. Okeylah. Jadi non-Muslim ini pun ikut cara Islam. Tak Islamik. Tak ibadah. Tak Islam. Tapi dia saya hidupnya baik. Beradab, sopan, hormat tamu. Gitu Tapi kalau watak kita tak baik, susahlah. Ini penting ni. Watak kita, cara bercakap, cara bergaul, cara makan, cara sebagainya. Watak tak Islam. Kita Islam. Macam mana Nabil? Kita Islam, Masya Allah, dengan pakaian lengkap Islamiknya. Tapi Allah. Contoh perempuan. Macam pakaiannya produk Masya Allah. Tapi mulut celupan. Misal saja. Dia ada pun. Itu jiran, tak sebut di mana-mana kan. Jiran saya Masya Allah. Kalau sisih dengan saya tutup rapat. Nampak biji mata kecil je. Alhamdulillah baik. Tapi, ini bukan ngumpat. Orang tak kenal orangnya. Kebetulan saja. Masa tu zaman tu Cina jual ikan di rumah-rumah. Buat lori. Masa beli ikan tak tutup pun. Tengkang Cina nak kurang 10 sen aja. Ini bukan rekaan. Benar-betul berlaku. Jadi saya katakan kadang kita tidak jujurlah dalam jalan kita sendiri. Jadi pada kita ini nadik dan jujurlah. InsyaAllah kejujuran itu menunjukkan kita orang amanah insyaAllah. Maknanya perbuatan kita ditiru orang. Kalau baik insyaAllah. Kalau sebaliknya, waliyazbillah. Nabi SAW banyak bilhal. Yahudi dekat rumah itu yang biasa buang aja depan dia, semua dia tahu kisah ini. Nabi tak ganggu. Sekali tak nampak salah tahu, tak nampak dua, dia pergi ziarah. Yahudi dia perbuatan Nabi sendiri. Jadi kalau kita, perkataan kita, pulang kita tidak Islami, nama kita Islam, tapi itu ada masalah. Okey, jadi perbuatan. Yang keduanya perkataan.
Perkataannya libatkan keluarga kita sendiri ikut. Kita cantam anak kita, menantu kita, cucu, cicit diketik. Atau jiran kita, masyarakat. Ini amaran Allah Ta'ala. Saya baca surah As-Saf dengan semua hafal ni. Ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tu dia. Wahai yang beriman, kenapa kau mereka bercakap tak buat ni? Syarah tiap hari, siang malam pagi petang, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah tengah malam, macam-macam. Tapi perbuatannya saya dia sebut, saya sendirilah pernah ongkol pukul mungkin dia silap orang kot, atau dia tak kenal saya sungguh. Dia pukul 7 pagi. Ustaz, solat subuh ke? Ya Allah, ya Tuhanku, aku main jemaah masjid lah. Maaf betul kan? Ni banyak orang itu dia anggap kita macam dia. Sama juga petang. Dia call petang yang kita minta tidak. Macam saya ingat saya pernah dipindahkan ke Kulim setahun setengah mengajar. Sebab pengetua tak suka saya, tak apalah. Dia kata lama, jangan mudah kena suka gaduh. Kulim, saya sakit. Benar-benar sakit. Saya tak boleh pergi sekolah. Saya sakit sangat. Kemudian seorang kawan baik saya, jiran, dia MA sekarang dia panggil dresser kan, cik Syimah? Dresser kan panggil. Dulu lepas tu sangat mengikut. Betul lah, betul. Dia tahu rumah. Dia buat saya hospital. Dia buat MC. Kirim cikgu di rumah saya hantar hospital. Tak ada siapa tanya khabar. Rupanya zaman itu orang tak percaya MC ni semua MC beli. Sedang kita sakit sungguh, bukan MC beli. Jadi orang tak nak ada ustaz beli tu. Memang ada pun. Saya tak mahu sebut tahun berapa, tapi lama dulu di Pelabuhan Kelang. Mana Melong Kelang? Satu hospital klinik, hospital. Masuk tanya, you nak berapa hari? Satu hari RM4. Satu hari RM4. Tapi tak bagi 2 hari lah, bagi 2 hari je. Ya, 2 hari. RM8. Itu dulu, bukan sekarang. Tak ada lagi pun. Maknanya, bila kena dia biasa beli MC, dia ingat kita macam juga. Saya tidak begitu. Saya betul sakit. Dan bagi saya, bukan saya uruskan. MA tu yang pergi uruskan buat. Maknanya, kita itulah maksudnya jangan sampai diikuti dia orang lain beban tak baiknya. Kalau kita bercakap, biar kita buat semampunya. Tak semua kita membuat. Tapi semampunya kita buat. Kabar man ta'inallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka orang yang cakap dan tidak buat ini. Tapi ada batasannya. Yang tak buat tu kenapa? Terhalang, tersekat, dihalang atau sebab keuzuran, tak apa. Tapi sengaja tak buat. Maksudnya gitu. Yang dia modal politik pula ni. Dia tak buat tu kan tak mampu. Terhalang, tak sebenarnya tak apa. Kalau tak buat dengan sengaja. Itu maksudnya. Contohlah kalau kita sekolah. Allah pelajar pergi masjid, kata solat. Pergi tidur di rumah. Itu yang maksud dia antara yang mudah lah. Pergi masjid semua. Yang dia tidur di rumah. Tak betul lah. Kena bersama-sama. Sebab Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang banyak aku buat. Maknanya Nabi buat sendiri. Nabi buat. Nabi tu, pergi semayang semua? Tidak. Sallu kama ra'aitumuni. Macam aku buat. Maknanya Nabi lakukan perkara itu. Masa perang Khandaq. Nabi tak usah sahabat-sahabat cangkul parit. Nabi sendiri tuan parit. Nabi sendiri mencangkul parit. Nabi sendiri. Seorang sahabat tiba-tiba angkat baju dia. Nampak ikat batu. Nampaknya dia lapar. Nabi angkat. Nabi berdua ketul batu. Berat lapar juga. Maknanya Nabi lakukan. Bukan hanya bercakap dan Nabi lakukan semua itu. Cukup terluang ni untuk kita untuk tambah yang kekurangan tadi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Dengan itu kita jemput sahabat-sahabat mungkin untuk menambah perkongsian dari pihak sahabat-sahabat sekalian ataupun mungkin ada persoalan yang ingin kita tanyakan pada Ustaz. Dipersilakan. InsyaAllah saudara Razman dipersilakan. Nama tu, Razman. Saudara Zat dari Penang ke insyaAllah.
Lepas tu cikgu semua mula kot. Rasmi belum lagi. Biasalah kita memang buka. Yang buka soalan cikgu semua. Soal jawab tu insyaAllah yang Cikgu Hashimah. Silakan Cikgu Hashimah. Bagilah yang tu ramai ni yang muda-muda yang baru. Jalan semua saja. Siapa-siapa jalan. Okay, Ustaz. Tu dah ada. Okey, bagus. Silakan. Silakan. Ustaz. Ustaz Izwan. Ya. Betul. Okey, silakan. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dikurniakan kesihatan, Ustaz Ismail, Cikgu Hashimah dan semualah yang bersama dan semua sahabat-sahabat. Saya ada satu soalan, Ustaz. Kita diberitahu dalam perhubungan dengan manusia ni, kita kena ada akhlak yang baik. Dalam sifat wajib Nabi tu ada 4. Maknanya penting, tabligh, fatanah, siddiq, amanah. Tapi kita dipahamkan juga kalau orang itu baik sangat, tapi kalau dia tak cerdik, dia mudah ditipu. Dan satu lagi, kalau orang itu cerdik tapi tak amanah, dia biasa menipu. Jadi dalam konteks organisasi, kadang-kadang ya kita buat kerja sabit baik, tapi ada orang ambil kesempatan atas kebaikan kita. So macam mana kita nak tangani perkara-perkara macam ni, Ustaz? Mohon pandangan. Wallahualam. Yang bertanya lebih baik untuk jawab. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya aku. Apalah saya sikit pandangan, kita kongsi insya-Allah. Akhir zaman ini sekarang akhir zaman ni memang itu yang berlaku. Ilmunya Masya Allah, amanahnya tunggal langgang. Ini kalau saya ambil kata-kata Syekh Ahmad Ghazali almarhum, ramai kenal kot Syekh Ahmad Ghazali, seperguruan dengan Dr. Qardawi dan sebagainya lagi kan. Dr. Jabal Alwani, tokoh-tokoh ilmuwan besar, termasuk Totonji dan lagi lah yang tokoh-tokoh sezaman dengan dia atau lebih. Dia kata ulama-ulama dulu ilmu sejengkal lah. Ulama sekarang ilmu berkilometer. Ulama dulu sejengkal itu digunakan sepenuhnya. Ulama sekarang sekilometer ilmunya, titik dia gunakan. Lebih demai itu maksudnya. Kita ilmuwan hebat, kajian hebat, kitab-kitabnya hebat, rujukan hebat, tapi amalan tidak. Okey, maka sebab itu ada ilmuwan yang tidak amanah. Orang yang amanah tidak ilmu. Ada ahli ibadah tidak ilmu. Orang baik ilmu tak ibadah. Itu. Saya tak tahu nak apa sebenarnya nak sampaikan betul tadi, tapi untuk muhasabah dia sendiri. Pada saya sendiri kita maksimalkan amalan sumber ilmu kita tahu. Untuk orang lain kita usahakan terbaik, tapi lebih mudah kita sendiri. Muhasabah dia sendiri. Bahawa aku tidak mau jadi orang yang alim, ilmu dan tidak amanah. Aku mesti berilmu untuk jadi orang amanah. Ada juga sebut dalam sangat Said Awal sebut. Ada dua manusia. Zikirnya hebat. Tahajudnya hebat. Ilmunya kurang. Ada orang ilmunya hebat. Zikirnya kurang. Tahajud tidak ada. Rujuk kitab. Saya baca namanya kitab. Jangan tunjuk. Allah jangan. Kita ni lah. Kita Tabiah Ruhiyah ni. Dia kata gitu. Maka sebab itu dia sarankan dalam kitab ini, dia kata orang ahli ilmu ni berusaha semaksimal sebaik mungkin supaya banyak berzikir dan banyak bertahajud. Amal Quranian. Orang yang banyak berzikir bertahajud ni kena usaha kerja mencari ilmu. Dia dua kena gitu. Jangan sampai jadi orang yang disebut oleh ulama mazhab empat golongan. Orang alim yang tak tahu dia alim. Orang jahil tak tahu dia jahil. Orang alim yang tahu dia alim. Orang alim, orang jahil yang tahu dia jahil. Yang kita nak, yang kedua tadi. Baik kedua. Jangan jadi orang alim yang tak tahu dia alim. Dia buat untuk benda-benda yang macam orang bodoh. Orang jahil. Orang jahil tak tahu jahil, dia tak belajar. Dia buat apa suka hati dia. Jadi orang alim yang tahu dia alim, manfaat semaksimalnya ilmu untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara dan untuk dunia. Si jahil yang tak tahu jahil, yang tahu jahil ni, dia mencari ilmu. Dan maksudnya menyampaikan ilmu semampu dia. InsyaAllah selamat. Apa yang dikata Dr. Lanti betul, tepat sekali.
Cuma kita fokus diri kita sendiri supaya kita jangan jadi orang yang tidak beramal. Sebab zaman penipuan, sebab tu ada kalimah dia kata, bersangka baiklah kawanmu, tetapi hazar, waspada. Kita kenal orang tu, datang dengan pakaian Islamiknya, dengan segala percakap hebatnya, tiba-tiba dia penipu. Saya pernah kenal sebenarnya, mungkin saya ceritakan. Saya minat cerita panjang je. Kisah benar, betul benar. Saya masa saya di Sabah tahun 81 gitu. Seorang ilmuwan hebat di sebuah negara datang ke situ, dan saya walaupun saya tak dikendaki sangat oleh Majlis Ulama Islam Sabah ketika itu, kerana masa itu zaman pemerintahan Haris Saleh ini berjaya. Saya dikatakan cenderung pada Tun Mustafa Usno usia. Jadi oleh kerana itu masa itu tidak ada orang lain nak bawa Syekh ini, saya diamanahkan bawa Syekh ini ke masjid-masjid untuk khutbah, untuk ceramah, macam-macam lah round. Walaupun saya tak sukai sebenarnya, takkan kawan sahabat tak ada kan zaman Haris Saleh. Tetapi bila tak ada orang lain, saya diamanahkan bawa Syekh ni. Masya Allah, saya kagum jugalah dengan hafazan dia, dengan suara linak dia, dengan lemah lembutnya, dan ada kerasnya, dengan fikrah, Masya Allah. Akhirnya dia offer kepada kawan yang dengan ceramah tu, siapa nak belajar Mesir Madinah, beritahu dia. Bagi 5,000 beres semua, dia uruskan semua, visanya, masuk ke tempat namanya, beres semua, okey. Ada kawan-kawan yang tak belum jazah ingin belajar, banyak jugalah. Cari duit 5,000 payah dapat tahun 2008 tu. Gaji guru di Sabah tu 200 lebih, 300 lebih tu aja. Yang graduate pun dengan 400-500. Bawah lah maknanya, bawah siaram. Bawah sangat. Tapi usaha cari duit 5,000, ada yang berhutang, macam-macam. Semua tu kumpul duit entah macam mana, dia hilang. Saya yang kena cari. Mana kawan? Hilang betul. Alamat dia bagi, tak dapat lagi kesan. Teman tu mana ada Pak Cik Wes ada lagi. Jadi, akhirnya hilang itu. Banyak orang yang sangat baik Arabnya, fasih baca Qurannya, hafal Quran sebagian besarnya, hadis-hadisnya, masbetah, dan cara pakainya. Tapi penipu besar. Maka sebab itu, jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk dan jangan sangka buruk. Tetap waspada. Waspada. Maaf kalau kasar sikit, tapi itu pengalaman saya sendiri. Saya pun kena juga tempiasnya sebab bawa orang baik. Rupanya saya tak tahu. Saya diamanahkan oleh Baik Negeri. Masa itulah tahun 81 itu. Itu agak banyak sikit tambah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Banyak sangat kau nama tuan-tuan. Silakan. Terima kasih Ustaz Izzuan atas soalan yang mencabar juga itu sebenarnya untuk dijawab. Alhamdulillah Ustaz telah ungkaikan. Cikgu Hashimah, kembali kepada Cikgu Hashimah. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Saya ingat tak payah soal dia Ustaz. Saya nak tanya boleh tak Ustaz? Salah silakan tanya, kongsi-kongsi tak masalah. Menarik juga tadi Ustaz tercakap tadi, kalau tak kenal orang tu kita sebut tak jadi apa? Ngumpat. Apa maksud Ustaz tu? Tadi kan kalau ada orang tak kenal tapi kita boleh sebut pasal Contoh panggil tak baik, sebutlah panggil tak baik. Itu jangan sebut di mana, siapa dia, tak apalah. Okey. Ada kisah seorang tu melakukan baik, tapi tak sebut nama, jadi sebut nama, tak sebut syahadah kan. Nama tak sebut juga. Tapi sebenarnya boleh ngumpat. Orang yang cerdas zalimnya, termasuk zalimnya, dan nasihati berkali-kali dengan cara lembut, tak mau juga, isyarkan, tak salah. Contoh di bawah kampung itu, seorang pelajar, seorang muda yang kaki yang tak baik lah. Dia mencuri, dia merampak, dia menyamun, dia buat kerja tak baik orang. Semua dah nasihat dah. Imam dah bagi ke tuan kampung banyak, itu isytiharkan di surau. Tuan-tuan sekalian, benar itu tak mengumpat lagi lah. Maksudnya dia isytiharkan tak keburukan yang jelas keburukannya itu. Okey, Mas tak? Saya ingatkan ada macam apa syarat-syarat untuk menjadi fitnah ataupun fitnah pula mengumpat ke. Ada rukun ke apa saja. Baru cukup orang kata element of mengumpat. Dia ada orang tanya dia tu dia mengumpat orang belakangnya. Tapi kalau baik mengumpat juga. Kalau tak baik dua sekali, mengumpat dan berbohong. Sebab saya pernah dengar lah, betul tak betul tahu saya kan. Untuk
berkata belakang lah, dia tak sebutlah umpat kan. Dibolehkan dalam dua situasi. Pertama, si isteri ketika memberikan keterangan terhadap si suami dia. Yang kedua yang macam Ustaz beritahu lah, ada pemimpin ke, manusia ke, yang mana jika tidak diberitahu tentang kejahatan, kerosakan yang dia buat tu, ramai mungkin akan yang terlibat lah kan. Itulah sebab tu saya nak tahu mungkin ada lagi tambahan ke apa ke. Kalau contoh kita tak bagi tahu nama. Ada 6 yang boleh mengumpat. Cukup 2 juga tu lah. Yang sekarang yang konsisten masa jaga kalau pemimpin dalam konteks politik nak cerita keburukan tu betul ke? Kalau tak betul fitnah. Dan jangan jaga tu, awas. Kena betul-betul perlu diberitahu. Yang memang terlibat masyarakat. Kalau dia sendiri salah, pribadi dia tu hak dia. Yang penting dia melibatkan masyarakat. Itu kena maklumkan. Dia tak merosak masyarakat. Perangai buruk dia seorang dia itu hak dia lah. Tanggung Allah. Itu. Dan 6 perkara rujuk kita apa yang lupa lah. Ada sedikit. Imam Ghazali. Imam Ghazali. Yang syarah oleh Imam Nawawi lah tulis Imam Nawawi. Ini paling bangi, syarah paling bangi tulis sikit je, ringkas. Kita tu 6 orang yang boleh mengumpat. Masuk dia lah seorang isteri yang depan dengan hakim nak cerita tentang kezaliman suami dia. Boleh lah. Jangan untuk apa dapat tak boleh tuanku tuan Arif ni mengumpat. Dia kena beritahu kejahatan suami itu dan zalim itu. Depan saksi, depan hakim. Okey, masih Ustaz. Bersama. Jalan sebenarnya. Kita ada 3 minit lagi. Ya. Ada yang lain? Tak ada. Tak ada cikgu. Silakan cikgu. 2 kali dah cikgu ni. Tak apa. Baguslah tu kan. Saya ni saja dia nak apa ni, kata nak berkongsi, nak dapatkan sedikit apa dalam usia yang begini Ustaz kan. Dan dia orang ni semua muda-muda, alhamdulillah lah ya. Jadi saya ni alhamdulillah cuma dapat diberi peluang untuk melebihkan sikit lah Ustaz selepas bersara ni kan dalam usia persaraan. Jadi memang selalu dah disebut berkaitan dengan bagaimana kita nak membersihkan hati. Jadi benda-benda tu dari hari ke sehari lah saya selalu memikirkan. Sebabnya untuk membersihkan hati ni satu yang agak apa, nak kata bukan apa, dia perlukan kekuatan, perlukan perlukan selalu diingati, diperingati, sehingga yang paling saya risau ialah bagaimana kita selalu diganggu kan. Itu Ustaz kata tadi, setiap saat, setiap nafas kita kena berzikir kan Ustaz kan. Cumanya dalam bila kita solat Ustaz kan, diri saya lah memang saya cuba bagaimana nak fokus, bagaimana kita nak sentiasa fokus dalam solat tersebut. Tapi masa itulah banyaknya gangguan-gangguan. Kadang-kadang memang daripada awal lagi memang dah orang kata betul-betul untuk hati ni biar tetap, biar fokus, biar berfokus dan sebagainya. Cumanya bila dalam perjalanan itu ada je gangguan. Itulah dia. Jadi Ustaz kata tadi mesti dibersihkan setiap saat, setiap nafas. Itulah yang jelah seperti yang kita sudah maklum, kita kena berzikir, selalu berzikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi bagaimana yang kita boleh buat sebaik-baiknya bagi membersihkan hati ini. Ustaz kata untuk dapatkan nafas itu, setiap nafas itu kita boleh sentiasa mengingat Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya tahu dia lain nak jawab ni, tapi sajalah saya beri peluang jawab lah. Dia jawab cepat jawab namanya lah. Teori mudah je Jemaah. Teori mudah aja. Betul. Dia amalannya tu nak konsisten, nak istiqamah tu. Dia sedikit tak apa, tapi istiqamah. Dia tak perlu banyak zikir macam-macam yang sebut dalam tarikat macam-macam. Tapi kalau sedikit yang istiqamah. Kalau banyak tu istiqamah tak boleh. Drama masjid RM50 bagi. Kali tu setahun sekali. Ya ni tiap hari 50 sen, okey. Mungkin nak istiqamah. Dia bersih hati ni kena istiqamah. Dia bukan macam basuh kereta semua sekali boleh, 2 sekali boleh.
tapi hati ni digilap setiap saat dengan zikir. Sebab kalau Salabana banyak peranjuk panjang dalam kitab. Saya banyak bukan yang mana kitab je, mana tak habis dah. Boleh baca tadi. Ya. Buku kecil ni. Saya tengok ada buku kecil ni. Buku Maksurat Salabana. Ni balik pula. Dia huraikan, jangan fikir, jangan faham zikir itu, zikir tasbih, tahmid, tahlil, termasuk renungan, termasuk muhasabah diri, melihat wajah-wajah orang-orang saleh, melihat Kaabah dan baca sirah nabawiyah, itu semua zikir. Kita rasa kita hebat, rupanya orang lain. Rasa kita banyak disakiti, dizalimi, orang lain lagi tu. Ada orang kata, aku dah dinaya, aku dizalimi misalnya. Tadi zalim apanya? Dulu lah cikgu, maaf cikgu. Oh, ni kena posting ke Sarawak, Sabah, kena zalim. Berapa ramai yang jadi terbuka fikirannya, luas ilmunya, banyak pengalaman kena sampai Sarawak. Yang balik kampung tak, maaf. Balik kampung tambah tak kebun aja. Maaf ya contoh-contohnya ni. Bukan tak boleh gitu. Maknanya Allah bagi kelebihan itu. Okey, dia kena posting berkali-kali kena tentang kerajaan katakan. Posting dapat duit, dapat puan. Nabi dapat ke? Sahabat ni dapat ke? Habis harta benda. Ni maafkan saya bukan nak sorang siapa-siapa, nak cerita bahawa betulkan sikap kita. Positifkan bahawa apa yang berlaku itu tak rasa ada apa pun. Nabi SAW dan para sahabat-sahabat ni dia dihukum berbagai-bagai. Kita apanya sekadar alah sikit je tu, tak rasa apa, tempias saja. Maknanya kita muhasabah diri itu masuk zikrullah juga. Sanggup menerima nasihat dan beri nasihat dengan zikrullah. Zikrullah, menerima nasihat yang berat, memberi. Bagi mudah aja nak terima yang beratnya. Aku ni ustaz dah tua, tengok aku no. Uji mana? Itu syaitan datang. Maka terima nasihat siapapun dan memberi nasihat kepada siapapun yang kita mampu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Atuk cuma masa tu. Ya Ustaz. Ya sama. Kita ada Muhammad Faiz ni Ustaz, nakal dia ni. Dia kata teriak tak boleh. Teriak boleh. Teriak boleh tapi jangan kuat-kuat. Nangis. Ya kan? Nangis jangan kuat-kuat teriak. Oh, riak. Riak tak boleh, tapi teriak boleh. Boleh betul lah teriak. Teriak ni tempat tentulah, jangan tempat juga. Teriak waktu perang boleh lah. Nak kecemasan. Teriak tengah makan kacau kan. Okey Ustaz, sebelum kita Sekejap lagi kan. Teriak ada makna tu. Satu teriak menjerit, satu teriak menangis. Orang utara nak teriak menangis. Dia teriak kuat menangis. Okey, itu aja. Senangan. Masih. Betul. Satu tu dia melaung Ustaz, satu lagi dia menangis. Ya. Kita jumpa Pak Faiz ni bagi kuliah. Dia nakal sikit ni. Ustaz, nak ambil kesempatan ada selingan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian. Anadi bersama korporasi Anadi akan mengadakan jom balik Smart Kajang insya-Allah. Kita jemput semua guru-guru, mantan guru-guru Smart Kajang dan juga semua guru-guru Smart Kajang yang mengajar di Smart Kajang akan turut bersama dan juga semua Anadi untuk bersama dan insya-Allah adik-adik Smart Kajang pun pada waktu itu masih ada di sekolah lah, mana masih sesi persekolahan. Pada 14 Oktober 2023 iaitu hari Sabtu ada dua acara. Yang pertama jom balik Smart Kajang pagi tu jam 7.30 pagi hingga 1 petang tu kita ada program untuk dewasa dan juga anak-anak dan kanak-kanak lah. Dan juga belah malamnya kenduri Anadi insya-Allah pada waktu petang sehingga waktu malam kita ada food truck, ada makan-makan dan insya-Allah cadangan Ustaz Ismail Cikgu. Kita boleh mulakan dengan Al-Maksurat, maknanya boleh join dengan pelajar-pelajar di surau lah yang mana yang datang awal tu baca Al-Maksurat. Dan malam tu insya-Allah para guru semua bersama Anadi ada bersamalah. Dan kita juga membuka peluang untuk sesiapa saja untuk membuka gerai daripada pagi hingga ke malam tu lah. Dan tiada bayaran dikenakan. Untuk mendapatkan lot gerai boleh hubungi Puan Tuti Syuyanti dan untuk sebarang pertanyaan juga boleh tanya beliau dan juga Encik Isaac selaku pengarah bersama juga Encik Izwan Kayat insya-Allah. Itu saja Ustaz selingan dari saya. InsyaAllah kita kembali kepada Ustaz untuk membacakan doa penutup. Kawan-kawan mana yang boleh buka kamera, kita buka kamera sambil tu nak screenshot mengambil gambar. Okey, silakan Ustaz.
Okay, sebelum kita tunjuk wajah nak ambil gambar baik nampak semua cantik tu sebab nampaknya semakin berisi dan nampak dia. Astagfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Bismillah. Allahumma inna hadza kabana harik البلد فاغفر لنا يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعلنا التوابين اللهم اجعلنا التوابين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الجنة اللهم فقهنا في الدين عن التأويل اللهم انا نستحفظك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأملنا وأهلنا وأعطيتنا اللهم اجعل في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عن وذي باغي ومن شر كل ذي شر إنك على شيء قدير الله أقوى بالاستقامة وعزنا من موجب الندامة في الحال والمآل إن اسم الدعاء ربنا تقبل منا دعاءنا يا رب تقبل منا حاجتنا يا رب تقبل نيتنا يا رب الحمد لله بالعالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Untuk makluman, esok kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman ada ya kupasan kitab Tafsir Ibnu Katsir, surah seterusnya lah. Kita dah selesai surah An-Nazi'at dan kita akan sambung yang surah seterusnya insya-Allah. So, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini cira-cira ramai Ustaz hari ini, alhamdulillah. Ada 28 orang keluar masuk. Mas Padi tak nampak wajah Mas Padi. Rindu Mas Padi. Ada. Dia ada nampak. Okey, tak apa-apa saja jalan wajah ya. Terima kasih Zakon Adnan. Adik-adik yang bersemangat ni dia. Insya-Allah. Alhamdulillah. Idola. Abang Azam sudah drive tu. Abang Azam drive lagi. Dan lain-lain lah. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa. Okay, terima kasih Ustaz. Kita sampai dengan tafsir Al-Fatihah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjamu selera pagi sama-sama keluarga. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kena kan ni betul dia siap benang. Okay, Ustaz, selamat Ustaz. Drive carefully. Correct.